Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatiahuda binti Mat Isa dari Unit Pendidikan Islam 1. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Safiah binti Mat Rangga selaku pensyarah IPGK Perempuan Melayu Melaka. Terima kasih kerana telah memberikan tunjuk ajar sepanjang saya menyiapkan kerja khusus saya. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang dalil nakli dalam menerapkan akidah dan kaitannya dengan sejarah pemikiran akidah. Pertama sekali, ingin saya katakan terlebih dahulu bahawa terdapat 4 metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Yang pertama, Al-Quran membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Yang ketiga, mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Dan yang keempat, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Jadi pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pembebasan akal daripada paksaan dan taklid. Apa itu paksaan? Paksaan bermaksud tindakan yang memaksa atau memberi tekanan yang kuat kepada seseorang atau sesuatu untuk melakukan sesuatu yang mereka mungkin tidak mahu lakukan atau tidak bersetuju untuk melakukannya. Jadi, dalam Islam, Allah sangat-sangat melarang seseorang untuk mengambil akidah secara paksaan. Hal ini sejajar dengan surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Ayat ini bermaksud tidak ada paksaan dalam agama iaitu Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dan kesesatan iaitu kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan tauhid dan ia pula beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali iaitu agama yang teguh yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dapat kita lihat dalam dalil ini bahawa Allah sangat-sangat melarang hamba-hambanya untuk menerima sesuatu akidah secara paksaan. Seterusnya, Allah melarang kita untuk bertaklid. Jadi, apa itu taklid? Taklid bermaksud menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya, mengikut Al-Quran atau As-Sunnah. Terdapat beberapa dalil yang telah menunjukkan bahawa taklid ini dilarang dalam Islam. Antaranya ialah dalam surah Al-Luqman ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah perintah Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya syaitan yang menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, iaitu neraka. Jadi kita lihat dalam dalil ini, Allah sebenarnya memberikan ancaman kepada golongan-golongan yang tidak ingin beriman kepada Allah dan ingin mengikuti akidah nenek moyang mereka, sedangkan mereka tidak tahu kebenaran tentang sesuatu akidah yang mereka pegang. Jadi terdapat dalil yang menunjukkan dalil lain yang kita dapat lihat berkaitan menghalang diri kita untuk bertaklid dalam akidah adalah dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi an innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta untuk dipertanggungjawabkan.
Jadi, kita dapat lihat dalam tiga-tiga dalil ini, um, dalil ini telah mengajak manusia untuk berfikir dahulu untuk mendalami dan memahami konsep akidah sebelum menerima sesuatu akidah itu. Dalil-dalil ini juga menyeru manusia untuk tidak mengikuti sesuatu kepercayaan tanpa mengkaji dan berfikir. Kerana dengan menggunakan akal, dapat kita fahami dari dalil-dalil ini yang memerintahkan setiap insan untuk mengelak daripada belenggu-belenggu yang dapat mengikat akal dan menjerumuskan diri kita ke dalam jurang kesalahan. Dapat kita lihat juga pada zaman sekarang, inilah antara faktor mengapa terdapat banyaknya pengikut kepada ajaran-ajaran sesat. Hal ini kerana mereka hanya mengikut akidah yang diajarkan dan dipaksa ke atas mereka tanpa mereka mengetahui kebenaran sesuatu akidah yang mereka terima itu. Yang kedua, metod kedua adalah menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Antara dalil yang menunjukkan suruhan untuk kita berfikir menerusi alam nyata adalah dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Dalam ayat-ayat ini bermaksud mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat. Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya dan keadaan bumi bagaimana ianya dihamparkan. Jadi, kita dapat lihat perkataan memperhatikan dalam surah ini mengingatkan kita supaya memperhati untuk melihat, bukan sekadar melihat alam nyata, tetapi memperhati itu bermaksud kita berfikir secara mendalam tentang alam-alam nyata yang Allah telah ciptakan. Jadi antara Muhammad Abu menyebutkan di antaranya adalah bahawa unta meski memiliki tubuh dan kekuatan yang besar, ia sangat patuh kepada tuannya sekalipun seseorang yang lemah atau anak kecil. Unta juga dikenal berwatak sabar menghadapi beratnya perjalanan haus dan lapar. Jadi kita dapat lihatlah bahawa Allah nak menerangkan jika kita terlihat unta yang kita nampak seperti biasa je, tapi sebenarnya terdapat banyak kebesaran Allah dalam setiap penciptaannya, walaupun unta hanya sekadar haiwan di mata kasar kita. Dan ayat yang untuk memperhatikan langit, ayat ini mengajak kita merenungi bagaimana langit yang terlihat seakan-akan ditinggikan tanpa tiang dapat berdiri dan dapat berada di langit. Bintang-bintang dan benda langit yang lainnya tak pernah pun jatuh ke atas bumi dan menghempap kita. Jadi nampak tak betapa hebatnya kekuasaan Allah dalam setiap penciptaannya. Dan gunung-gunung pula. Gunung-gunung sentiasa berdiri tegak atas tanah dan akannya menancap erat di perut bumi bagaikan sebuah pasak yang itu gunanya untuk menjaga bumi daripada gempa akibat goncangan kerak bumi itu sendiri. Mungkin pada mata kasar kita, kita lihat bahawa gunung itu hanya sekadar berdiri di situ, tidak bergerak. Tetapi sebenarnya ia telah menjadi pasak kepada bumi kita supaya bumi kita tidak bergegar. Seterusnya, kita akan meneruskan perbincangan kita kepada metodologi ketiga, iaitu membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Secara ringkasnya, apakah maksud akidah yang benar? Akidah ini adalah bermaksud akidah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta bertetapan dengan dasar syariat. Terdapat pelbagai akidah yang benar sebenarnya, tetapi dalam perbincangan hari ini saya hanya ingin menyebutkan 4 sahaja daripada ciri-ciri akidah yang benar. Yang pertama, akidah yang benar menerangkan bahawa hari akhirat adalah benar. Yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, ketentuan hukum hanya ditentukan oleh Allah. Dan yang keempat, qada dan qadar ditentukan oleh Allah.
Sebentar lagi saya akan menerangkan tentang dua metodologi takhir ini dengan lebih mendalam. Tetapi marilah kita lihat pula mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Jadi kepercayaan batil ini bermaksud sesuatu iktikad atau kepercayaan yang bertentangan dengan nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Um, jadi saya ingin sebutkan 3 daripada kepercayaan batil. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, menafikan hari kebangkitan. Dan yang ketiga, tak menerima sepenuhnya ajaran Islam, yang ini mereka mengikut nafsu. Okey, jadi kita akan pergi kepada seterusnya. Saya akan mulakan sebelum kita pergi kepada konsep penerimaan akidah, kita akan menceritakan secara ringkas tentang sejarah akidah daripada zaman Rasulullah. Jadi pada zaman Rasulullah, ketika itu persoalan akidah tidak timbul dengan secara meluas. Hal ini kerana setiap persoalan atau perbincangan yang mereka keliru, mereka akan terus tujukan kepada Rasulullah secara terus. Dan Rasulullah sangat menegar sesiapa yang mempersoalkan zat-zat Allah ataupun mereka mempersoalkan rupa atau fizikal Allah pada waktu itu. Jadi pada waktu itu tidaklah timbul akidah-akidah yang menyeleweng ini. Walaupun ada pada zaman Rasulullah yang mengaku dirinya sebagai Nabi palsu, tetapi benda itu tidaklah menjadi sesuatu yang kritikal kerana pada waktu itu mereka hidup sezaman dengan Rasulullah. Jadi selepas Rasulullah wafat, muncul beberapa bibit perselisihan pendapat dalam kalangan sahabat dan umat Islam. Tetapi pada zaman Khulafaur Rashidin, dia terbagi pada dua, iaitu awal zaman sahabat dan pada akhir zaman Khulafaur Rashidin. Awal zaman Khulafaur Rashidin adalah ketika zaman Abu Bakar dan Umar, manakala akhir zaman Khulafaur Rashidin adalah Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika pemerintahan Abu Bakar, terdapat beberapa lah persoalan akidah tu tidak timbul secara meluas, tetapi terdapat golongan yang murtad dalam kalangan orang munafik dan orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Hal ini kerana mereka berfikir bahawa setelah wafatnya baginda, maka mereka tidak perlu lagi untuk membayar zakat atau memeluk agama Islam itu sendiri. Tetapi hal ini dapat dibantras kerana masalah ini dikawal dengan cepat oleh Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Dan pada zaman itu juga umat Islam masih memahami perkataan Arab yang berada dalam Al-Quran. Jadi kurangnya timbul persoalan yang mereka tidak tahu. Okey. Pada zaman akhir Khulafaur Rashidin, iaitu Uthman dan Ali, persoalan akidah ni menjadi semakin kritikal lah. Hal ini disebabkan waktu tu Islam telah meluas kepada banyak negara dan umat yang memeluk Islam pada agama itu tidak semuanya memahami bahasa Arab. Jadi hal ini menimbulkan kekeliruan dan persoalan dalam diri mereka yang menyebabkan mereka ini mudah terpesong akidahnya. Berlaku juga pergolakan politik ketika zaman Uthman dan Ali yang akhirnya membawa kepada kemunculan beberapa pemikiran, antaranya Murji'ah, Khawarij dan Syiah. Jadi saya terangkan secara ringkaslah apa 3 pemikiran ini yang mereka bawa. Okey, yang pertama Syiah. Syiah ni adalah golongan yang terlampau menyokong Ali. Manakala Murji'ah adalah orang yang tidak mengambil mana-mana pihak. Dan Khawarij, mereka ini adalah ada asalnya mereka golongan Ali, tetapi mereka keluar kerana ketidakpuashatian mereka terhadap keputusan yang Ali buat ketika berlakunya Perang Siffin. Itu sahaja secara ringkasnya tentang beberapa pemikiran inilah. Jadi pemikiran-pemikiran ini semakin meluas ketika zaman Bani Umayyah dan ianya menjadi semakin meluas dan semakin kritikal pada zaman Abbasiyah dan sehingga kini. Jadi
kita ingin kaitkan pemikiran-pemikiran yang menyeleweng ini dengan metodologi Al-Quran yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi, antara ciri-ciri yang dibawa oleh Murji'ah ini adalah mereka tidak menyokong mana-mana pihak. Manakala kalau Khawarij pula, mereka ini mengkafirkan sesiapa yang bercanggah fahaman dengan mereka. Dan pihak Khawarij ni juga mengatakan bahawa Ali adalah orang yang sesat dan dia mengkafirkan Ali dan Bani Umayyah pada waktu itu. Jadi kita dapat lihatlah bahawa pandangan mereka ini adalah sangat bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Macam mana sebagaimana yang kita telah bincangkan, antara ciri akidah yang benar adalah ketentuan hukum hanya ditentukan oleh Allah. Hal ini sejajar dengan surah Al-Yusuf ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim. Dan hingga ke akhir ayat. Ayat ini bermaksud keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Jadi kita dapat lihat dalam ayat ini Allah telah menyatakan sesuatu hukum itu hanyalah milik Allah dan hanya Allah yang dapat menentukannya. Perkara ini juga diisbatkan dengan dalil lain dalam surah Asy-Syura ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Bermaksud, dan apa pun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu atau keputusannya, yakni terserah pada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku berserah dan kepadanya aku kembali. Jadi, kita dapat lihat bahawa dalam ayat ini telah menerangkan bahawa kita tidak boleh menentukan sesuatu hukum dengan diri kita punya pandangan sendiri. Bertentangan dengan pihak Khawarij ni. Pihak Khawarij dia mengatakan bahawa siapa yang tak ikut dengan fahaman mereka adalah kafir. Jadi bertentanganlah dengan apa yang Allah telah terapkan dalam Al-Quran. Bahawa Allah telah menerangkan bahawa jika ada perselisihan faham sekalipun, kembalikanlah keputusannya kepada Allah. Kerana sesuatu hukum itu hanya boleh ditetapkan oleh Allah. Pemikiran seterusnya adalah pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah ini muncul ketika zaman Abbasiyah. Mereka ini menafikan hari akhirat dan kebangkitan, dan mereka banyak menentukan sesuatu hukum ini mengikut akal. Jadi kita dapat lihatlah bahawa pihak Syiah ni adalah sama dengan perkara yang tadi kita bincangkan dalam akidah yang batil, iaitu ciri-cirinya adalah menafikan hari kebangkitan. Sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 3, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabul insanu alan najma'a insabah. Yang bermaksud, apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan, yakni kembali tulang belulangnya? Dan Allah telah mengisbatkan dan menjawab ayat 3 dalam surah Al-Qiyamah dengan penurunan ayat yang keempat dalam surah Al-Qiyamah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala qadirina ala an nusawwi banana. Bukan demikian. Sebenarnya kami yang berkuasa menyusun kembali jari jemari mereka dengan sempurna. Jadi dapat kita lihat dalam dalil ini telah menerangkan dengan jelas bahawa hari kebangkitan itu adalah benar, kerana Allah berkuasa untuk memecahkan dan menghancurkan tulang belulang kita dan mengumpulkan kita semula dan membangkitkan kita di hari kebangkitan kelak. Yang seterusnya, kita dapat lihat dalam pemikiran Syiah, mereka ini suka menyelewengkan Al-Quran dan mereka tak menerima sepenuhnya ajaran Islam, yakni mereka mengikut nafsu. Sebab dalam Syiah ini mereka masih mengamalkan ajaran-ajaran Islam, tetapi mereka menyelewengkannya dengan perkara yang mengikut hawa nafsu mereka sendiri.
Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran. Al-Quran telah mengarahkan kita untuk menganalisis fikiran-fikiran yang batil, yang mana ciri-cirinya termasuklah tidak menerima sepenuhnya ajaran Islam, yakni mengikut nafsu. Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-Ghasyash yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Yang bermaksud, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah mengisbatkan lagi ayat di atas dengan ayat dalam surah Al-An'am ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi an inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Yang bermaksud, sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita telah lihat bahawa dalam dalil ini Allah menerangkan sesiapa yang mengikut hawa nafsu mereka dalam menentukan sesuatu ajaran, maka mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Kerana pada landasnya ajaran yang benar itu adalah hanya bersejajar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, golongan Syiah ini mereka menyeleweng Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kerana mereka mengatakan bahawa Al-Quran yang kita gunakan sekarang ini telah diselewengkan oleh para sahabat selain Ali, iaitu Abu Bakar, Umar dan Osman. Mereka menyatakan bahawa Al-Quran yang ada pada kita sekarang telah diambil dan maksudnya ada bahagian ayat yang telah dibuang oleh para sahabat selain Ali itu. Jadi mereka bukan sahaja mengatakan ayat Al-Quran yang sekarang itu adalah salah, bahkan mereka menambahkan lagi ayat dalam Al-Quran, yakni mereka munculkan surah Al-Wilayah. Jadi kita dapat lihat bahawa antara akidah yang benar tadi adalah cirinya Al-Quran diturunkan oleh Allah. Hal ini disebut dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah telah mengatakan Allah sendiri yang turunkan Al-Quran itu dan Allah akan memeliharanya. Jadi mustahillah jika pihak Syiah ini mengatakan bahawa para sahabat yang sangat akrab dan rapat dengan Nabi itu menyelewengkan Al-Quran sekian ada yang kita ada sekarang. Dan dalil yang saya bacakan tadi diisbatkan lagi dengan dalil lain dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini bermaksud beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil. Maka dapat lihatlah bahawa Al-Quran yang Allah turunkan ini hanyalah daripada Allah, sebab Allah mengatakan bahawa Allah turunkan pada bulan Ramadan. Jadi kita tak boleh menokok tambah sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu. Maka jelaslah bahawa pemikiran Syiah ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan akidah yang benar. Seterusnya, telah disebutkan dalam Al-Quran tentang dalil-dalil yang menunjukkan ciri akidah yang benar, iaitu hari akhirat adalah
benar. Kerana seperti yang saya katakan tadi, kalau golongan Mu'tazilah, mereka mengatakan hari akhirat ni tidak benar. Mereka menafikan hari akhirat dan hari kebangkitan. Bahkan mereka mengatakan bahawa kita hidup di dunia ini hanyalah bersandarkan masa. Maksudnya mereka mengatakan mereka hidup ke, mereka mati ke, semua itu hanya semata-mata kerana masa. Jadi antara dalil-dalil yang menekankan tentang hari akhirat adalah benar, termasuklah dalam surah Asy-Syura ayat ke-47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istajibu lirabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu minallah ma lakum min malja'in yawma izin wa ma lakum min nakir. Yang bermaksud, penuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari, iaitu kiamat, yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, kamu tidak akan mempunyai tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Ayat yang di atas telah mengatakan bahawa hari kiamat itu pasti akan datang dan bahkan tak ada siapa-siapa yang boleh menolak dan berlindung daripada perkara yang Allah telah tetapkan pada hari kebangkitan itu. Hal ini disebutkan lagi dengan dalil dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapa pun yang ada di dalam kubur. Maka dapat kita lihat secara jelas bahawa pemikiran Syiah yang mengatakan hari kebangkitan itu tidak benar sangatlah batil dan tidak sejajar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini kerana dua dalil ini saja telah menerangkan bahawa hari kiamat dan hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Jadi insyaAllah itu sahaja pembentangan yang ringkas dan daripada saya tentang metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah dan kaitannya dengan sejarah pemikiran akidah yang telah berlaku. Kesimpulannya, inilah saya ingatkan bahawa sepatutnya kita mendalami Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita dapat mempelajari dan memahami metodologi yang telah diterapkan dalam Al-Quran untuk membina akidah yang benar dalam diri kita. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.